Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap lagi kita akan mulakan pembacaan kitab kita, kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, bermula pada muka surat 39 pada fasal beriman kepada Al-Quran, insya-Allah pada pukul 11. Dan bagi mereka yang belum ataupun masih ada lagi yang belum membeli kitab dan ingin menyemak sama bacaan kitab, bolehlah berhubung pada nombor telefon yang tertera di skrin, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bidawamillahil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarafatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ardh. Wa kulli syai'in huwa fi ilmika ka'inun wa qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kulli. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi an yakshifa an basari wa basirati. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Allahumma nawwir qalbi bi nuri ma'rifatika wa hidayatika hatta afhama ma aqulu yarhamu ma aqulu yantafi'u ma aqul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal pada beriman kepada Al-Quran. Muka surat 39. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wala nakhudhu fillahi wala numari fi dinillahi wala nujadilu fil Qur'ani wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqina wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimina. Daripada perkataan wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un tu ada dekat belakang, maknanya dia tulis dua kali lah. Tapi terjemahan awalnya sampai kepada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Yang terdapat dalam kitab ini
yang diterjemahkan, maksudnya kami tidak mendalami perbicaraan mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak juga melakukan bantahan-bantahan apa pun pada agama Allah. Kami tidak membantah Al-Quran, dan kami menyaksi dengan nyata bahawa ia adalah perkataan Tuhan semesta alam yang diturunkan melalui Ruhul Amin, yakni Jibril alaihi salam, dan diajarkan kepada Nabi yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna yang pertama. Jadi kita baca setakat itu dengan sebab wahwa kalamullah tu ada sambungan dia dekat belakang. Wala nakhudhu fillah, dan tidak kami mendalami. Tidak sekali-kali kami mendalami fillahi, pada Allah Ta'ala, yakni perbicaraan pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini terang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan. Ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi lalu pada beberapa jemaah, satu jemaah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi tanya, apa yang sedang kamu buat pada jemaah tersebut? Lalu jemaah tadi berkata, kami nufakkiru fil khaliq, kami berfikir pada Allah Ta'ala. Kami berfikir pada Allah Ta'ala. Jadi Nabi kata tafakkaru fil khalqi, fikir olehmu pada makhluk, wala tafakkaru fil khaliqi, jangan sekali-kali kamu fikir berkait dengan Tuhan, berkait dengan zat Allah Ta'ala macam mana. Fa innakum la taqdiru qadrahu, sungguhnya kamu tidak akan mampu untuk nak mengqadarkan zat Allah Ta'ala itu macam mana, tak mampu. Ini disebabkan, ulama kata disebabkan Tuhan tidak sediakan bagi kita alat dan juga panca indera untuk nak kenal zat Allah Ta'ala, tak ada. Kita dah bincang yang ni panjang pada siri-siri kita yang lepas, dan kita dah terangkan juga mengapa, hikmah dia, sebab Tuhan tidak bagi kita untuk dapat lihat zat Allah Ta'ala, untuk nak dapat zat Allah Ta'ala atas dunia. Kita dah bincang yang panjang yang tu, dan Tuhan sediakan di akhirat esok pada melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala numari fi dinillahi, dan kami tidak membantah kami tidak membantah apa-apa yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akidah yang pertama sekalinya berkait dengan orang mukmin tidak sekali-kali boleh ataupun dibenarkan untuk fikir pasal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang keduanya ialah kami menerima, seolah-olahnya kami menerima apa-apa sahaja yang terdapat di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sekali-kali kami tolak, seolah-olahnya. Wala nujadilu fil Quran, dan kami tidak berbantah-bantah berkait dengan Al-Quran. Macam mana? Wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin, kami bersaksi. Tidak membantah itu dengan makna kami bersaksi bahawasanya ia
kalam, perkataan bagi Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam ni, yang menjaga bagi sekalian alam. Ini dengan sebab terdapat pada zaman dahulu mereka yang menisbahkan Al-Quran itu sebagai makhluk. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi terus dia letakkan pegangan bagi orang awam ini, bahawasanya kami tidak berbantah-bantah. Makna berbantah di sini dengan makna kami tidak sekali-kali sebagaimana orang zaman dahulu berhujjah berkait dengan Al-Quran, bahawasanya ia makhluk lah ataupun apa-apa yang tidak sepatutnya. Dan yang kami pegangnya ialah Al-Quran itu ialah semata-mata kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan dengannya Quran tadi oleh Ruhul Amin, yakni Jibril alaihi salam. Fa'allamahu sayyidal mursalina, maka mengajar ia akan Quran tadi akan sayyidal mursalin, iaitu penghulu segala rasul-rasul. Siapa dia? Yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, iaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar Quran. Jibril mengajar Nabi tentang apa yang terdapat di dalam Quran, menyampaikan kepada Nabi hukum-hukumnya, dan Nabi pula menyampaikan kepada umat. Itulah berkait dengan perkataan Al-Quran. Apa yang penting di dalam pegangan kita Al-Quran ini, kita kena pegang bahawasanya ia kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang qadim lagi azali. Perbahasan mengenai macam mana Al-Quran itu boleh kita sabitkan dia dengan qadim, kalam Allah Ta'ala yang qadim lagi azali itu kita telah bincangkan dahulu. Ada tempat yang mana dibenarkan di dalam pengajian sahajalah. Di dalam pengajian ada tempat yang dibenarkan untuk kita kata bahawasanya kalam Allah Ta'ala ni sampai satu peringkat dia qadim. Sampai peringkat yang seterusnya dia hadis. Jadi ada perbahasan dia yang boleh kita katakan kalam Allah Ta'ala ni ada yang qadim dan ada yang hadis. Tetapi itu hanya di dalam majlis ilmu sahaja, tidak boleh dikatakan dekat luar. Kat luar ini kalam Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala kita kena sebut sebagai qadim. Ada beberapa sebab yang kita katakan dahulu, dan kita dah bincang dahulu berkait dengan Al-Quran. Setakat mana yang kita boleh kata qadim, setakat mana yang kita boleh katakan sebagai hadis. Adapun perbincangan berkait dengan dengan sifat kalam Allah Ta'ala di dalam sifat 20 itu, jadi terang bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia katakan ada bagi Allah Ta'ala itu kalam yang berbentuk yang dua bentuk. Ada kalam yang dikatakan sebagai kalam lafzi, ada satu lagi yang dikatakan sebagai kalam lafzi dengan maknawi. Kalam Allah Ta'ala yang terbahagi pada dua itu. Jadi perbincangannya telah kita lalui dahulu. Kita kena pandai dan kena tahu berkait dengan sifat kalam Allah Ta'ala ni. Jangan jadi
nanti takut sesat nanti. Setengah orang kata apabila Tuhan nak bercakap macam bercakap dengan Nabi Musa, Tuhan jadikan suatu suara yang menggantikan, buatkan suatu suara, kemudian Nabi Musa dengar suara Allah Ta'ala, jadikan suara, jadikan huruf, kena ingat bahawa kalam Allah Ta'ala itu tidak ada huruf, tidak ada suara, tak ada mula dan tak ada akhir. Wa huwa kalamullah ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqina wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimina. Maksudnya Al-Quran, Al-Quran adalah kalam, yakni perkataan Allah, dan tidak ada perkataan makhluk yang sebanding dengannya. Kami tidak menyatakan bahawa dia, yakni Al-Quran, diciptakan, yakni sebagai makhluk, dan tidak melawan jamaah muslimin tentang hal itu. Wa huwa kalamullah ta'ala. Al-Quran tadi ialah kalam Allah Ta'ala. Kalam, ini perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La yusawihi syai'un min kalamil makhluqina. Tidak sekali-kali menyamai ia dengan suatu, oleh sesuatu daripada kalam perkataan makhluk. Tak sama. Perkataan makhluk ini sifat dia ada mula dan ada akhir, ada huruf dan ada suara, dan melalui bagi a'dha'un nutqi, dia panggil, melalui anggota-anggota pertuturan. Nak kena ada mulut, nak kena ada lidah, nak kena ada gigi, nak kena ada tengkuk, nak kena ada anak tekuk semua. Nak kena ada padanya keluar, masuk nafas dan juga keluar udara tu, nafas tadi. Ini keistimewaan yang Tuhan buat. Macam mana Tuhan buat manusia itu dan juga haiwan-haiwan lain boleh bercakap. Boleh buat keluar suara. Tapi Allah Ta'ala bukannya bercakap dengan ada padanya huruf dan juga suara. Tu kita kena tahu yang tu. Jangan sekali-kali kita i'tiqad Tuhan buat suatu suara untuk nak menggantikan ataupun jadi pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai wakil untuk nak bercakap dengan Nabi Musa, buat satu suara. Itu kufur tu, akidah tersebut kufur. Jangan sekali-kali kita sebut perkataan tersebut. Berkait dengan kataan walamma tajalla rabbahu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tajalli, perkataan tajalli itu dengan makna menzahirkan. Allah Ta'ala menzahirkan bagi Nabi Musa, sebab ini berkait dengan kaum Nabi Musa. Dia minta dengan Nabi Musa untuk nak bercakap, untuk nak melihat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, sekiranya kamu dapat tengok, dapat tanggung diri kamu itu dengan melihat dulu macam mana Allah Ta'ala zahirkan sifat kebesaran dia pada bukit. Kalau kamu dapat tanggung badan kamu untuk nak tahan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru dapat. Apabila Tuhan tajallikan, ini menzahirkan, ini istilah yang kalau kita nak mendalami istilah tajalli ni, istilah bagi ahli sufi. Itu lagi terang perkataan dia ataupun pentafsiran bagi ahli sufi. Apabila Tuhan zahirkan sifat kebesaran dia pada bukit, ja'alahu dakka, maka bukit tersebut hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, dan jadilah Nabi Musa itu jatuh pingsan dengan sebab tak tahan
tak tahan badan dia tak dapat untuk nak lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajalli. Begitulah juga dengan sifat kalam Allah Taala. Allah Taala bukakan kefahaman kepada Nabi Musa untuk dia faham perkataan Allah Taala yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Bukan dengan makna Allah Taala buat suatu huruf, suatu suara untuk nak menggantikan bagi diri Tuhan. Tidak. Tuhan buka pada hati Nabi Musa dan semua pada nabi-nabi lain pun begitulah. Kepada wali-wali Allah Taala pun begitu juga. Ini dia makna tajalli bagi kalam dia panggil. Tajalli bagi kalam. Tajalli dia banyak jenis. Bagi ulama tasawuf dia bincang perkara tersebut dengan panjang. Tajalli bagi kalam Allah Ta'ala, tajalli bagi sifat kudrat dia, tajalli bagi azamah dia, tajalli bagi sifat jalal dia, tajalli bagi sifat jamal dia, tajalli bagi sifat kamal dia. Jadi bagi Nabi Musa, Tuhan buka tajalli tadi dalam sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Musa faham. Dan Nabi Musa jawab. Dan Tuhan tajalli pula bagi jawapan. Dan Nabi Musa faham. Tidak ada huruf dan tidak ada suara, tidak ada mula dan tidak ada akhir. Kalau Allah Ta'ala tak bukakan faham ke dalam hati Nabi Musa, nescaya Nabi Musa tidak akan faham kata Allah Ta'ala. Bukan macam dialog Allah Ta'ala dengan Nabi Musa. Itu macam kita dialog sama-sama kita. Tidak. Kita cakap, orang lain faham, orang lain senyap dengar kita bercakap. Kemudian orang lain pula dia jawab balik. Kemudian kita senyap, kita dengar, kemudian kita jawab balik semua. Itu manusia, bukan begitu. Allah Ta'ala beza. Kalau Nabi Musa tu memanglah manusia, sifat macam kita. Tapi di pihak bagi Allah Ta'ala tidak begitu. Itu perkataan Quran. Tidak sekali-kali sama dengan kalam makhluk. Kalam Allah Ta'ala tidak sama macam kalam kaedah bercakap Nabi Musa. Tak. Kalau Tuhan itu dia buat satu makhluk lain, pokok ke untuk nak bercakap bagi pihak Allah Ta'ala, lemah. Makna dia tak boleh nak bercakap sendiri. Makna lemah. Ini salah ni kalau pegangan begitu. Ada 2-3 hari ni duk main dengan akidah berkait dengan macam mana Tuhan bercakap dengan Nabi Musa. Kena hati-hati, kita kena belajar betul-betul supaya tidak rosak akidah kita. Wala naqulu bi khalqihi, dan kami tidak katakan bahawasanya Quran itu ialah makhluk. Tidak. Tidak sekali-kali kami katakan bahawasanya Quran itu makhluk. Kami kata bahawasanya Al-Quran itu kalamullah yang qadim lagi azali. Al-Quran itu sendiri. Disebabkan apa? Disebabkan apa yang terdapat di dalam Quran itu mutabaqah dengan kalam Allah Ta'ala yang qadim. Mana sama dengan apa yang terdapat pada kalam Allah Ta'ala yang azali tadi. Dan juga kita tidak dibenarkan untuk nak katakan Quran itu sebagai makhluk, kerana dibimbangi apabila kita nisbahkan Quran itu sebagai makhluk. Makhluk ini baru. Jadi bimbang, takut bahawasanya kita nisbahkan kalam yang ada pada zat Allah Ta'ala juga kalam yang baru juga. Itu sebab dia. Ada 2 sebab yang paling besar. Mengapa tidak boleh kita katakan Al-Quran itu makhluk? Yang pertama sekali kerana kalam yang terdapat pada Quran itu, yang tertulis pada mushaf itu sendiri, tak boleh kita nak katakan makhluk kerana dia mutabaqah dengan kalam Allah Ta'ala yang qadim. Sama. Selari dia panggil. Dan yang keduanya kerana bimbang. Takut ghalabah tadi. Ghalabah tu maknanya melampaui had
hingga kita nisbahkan kalam yang terdapat pada zat Allah Ta'ala itu juga sebagai kalam makhluk. Itu bahaya. Sebab tu kita kata Quran itu sebagai kalam Allah Ta'ala yang qadim, lagi azali. Itu. Tapi ada peringkat dia di dalam pengajian yang saya terangkan dahulu. Peringkat masa mengaji begini, pada peringkat ni boleh kita katakan qadim. Yang ni kita katakan sebagai baru, boleh. Tapi dalam pengajian, bukan di dalam luar masa bercakap dengan orang ramai, tidak. Wala nukhalifu jama'atal muslimin, dan sekali-kali kami tidak menyalahi berlawanan dengan jama'atal muslimin, yakni jumhur orang Islam yang berpegang bahawasanya kalam Al-Quran itu adalah kalam Allah Ta'ala yang qadim. Ini akidah yang dibawa oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini ialah akidah yang kita katakan sebagai akidah yang ringkas. Walaupun perbincangan bagi akidah ini, kalau mendalami dia sangat dalam, tapi ini cukup bagi orang awam muslimin untuk pegang bahawa berkait dengan Quran adalah kalam Allah Ta'ala, bukan kalam makhluk. Sekali-kali tidak boleh kita nak katakan itu sebagai kalam makhluk. Tak boleh. Dan kita tak katakan dia tu sebagai makhluk pun. Al-Quran itu tak katakan dia sebagai makhluk. Pegang bahawasanya Al-Quran itu kalam Allah Ta'ala yang qadim, lagi azali, yang wajib ditaati apa yang terdapat di dalamnya. Dan membacanya dapat pahala. Walaupun tidak faham sekalipun, dapat pahala. Setiap huruf padanya akan setiap huruf padanya ada 10 darajah, 10 hasanah. Itu yang terdapat dalam hadis Nabi. Nabi kata, tidaklah aku kata alif lam mim itu sebagai harf, satu huruf. Bahkan alif harfun, alif itu satu huruf, lam harfun, wa min harfun. Dan setiap huruf itu asyara hasanat, ada padanya 10 kebajikan, 10 pahala. Itu yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Dia tidak macam kalam makhluk. Kalam makhluk ni kalau kita baca banyak kali sekalipun buku ataupun surat khabar ke ataupun majalah ke, tak dapat padanya sebagaimana dapat pada Al-Quran. Kita dapat. Dan dia bukan mukjizat pun. Mukjizat ini perkara yang melemahkan orang lain untuk nak tiru dia, untuk nak menyamakan dengan apa-apa perkataan perkara yang sama dengan makhluk. Habis di situ. Menjauhi takfir, yakni mengkafirkan sesama muslim. Ini fasa yang lain pula. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi radhiyallahu anhu berkata lagi, wala nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu wala naqulu la yadurru ma'al imani dhanbun liman amilahu. Maksudnya, kami tidak mengkafirkan salah seorang pun dalam kalangan ahli al-qiblah disebabkan satu dosa yang dilakukan selama mana dia tidak menganggapkan menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Kami tidak juga mengatakan bahawa perbuatan dosa yang disertai keimanan tidak memudaratkan bagi pelakunya. Ini akidah kita berkait dengan sesama Islam. Wala nukaffiru ahadan. Tidak sekali-kali kami ni dari segi i'tiqad, kami berpegang dalam hati kami. Tidak kami mengkafirkan seseorang min ahlil qiblati, orang yang menghadap kiblat. Orang yang menghadap kiblat ini maknanya orang yang solat.
Ini ditekankan juga oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari. Dia pesan kepada kawan-kawan dia supaya jangan sekali-kali mengkufurkan ahli qiblah, mengkafirkan ahli qiblah. Jangan. Sebab perkara akidah ini ialah berkait dengan keimanan hati. Jadi jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi sama juga dengan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia mengambil hukum zahir pada Muslim tersebut. Zahir macam mana? Iaitu apabila seorang itu dia ahli qiblah, orang yang menghadap qiblat sembahyang. Jadi hukumkan dengan hukum zahir sebagaimana hukum Islam seseorang tersebut. Yang ni apabila seorang itu sembahyang, kita hukumkan dia dengan Islam. Sebab dalam solat tadi ada padanya syahadah bagi seorang Islam tu. Tidak kami kufurkan seseorang daripada ahli qiblah bidzambin, dengan dosa yang dia lakukan. Ini sebagaimana terdapat pada salah satu daripada kaum, yang ini Mu'tazilah, dia mengkafirkan, setengah daripadanya mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Ini walaupun dosa besar ke, dosa kecil ke, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidaklah dengan sebab dosa tersebut jatuh jadi kufur. Selama mana dia tidak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Malam yastahillahu, selama mana dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tadi. Menghalalkan perkara yang Tuhan haramkan. Itu dia panggil tukar hukum, dia panggil. Tukar hukum. Sama ada kita seorang itu kata perkara yang halal tadi haram, atau perkara yang haram itu dia halalkan, itu akan sebab jadi seorang itu kufur. Sebab tukar bagi hukum. Kalau dia kata, kalau orang tanya dia, sebab apa kamu tidak solat? Dia kata, aku tak solat ni sebab malah. Bukan dengan sebab dia juhud, dia engkar. Kalau sebab malah, itu dosa. Dosa dan tidak jatuh jadi kufur selama mana dia tidak katakan bahawasanya sembahyang itu tidak wajib. Sembahyang fardu. Tapi sekiranya dia kata tidak wajib atas aku, sembahyang fardu ni tidak wajib atas aku, padahal dah terang berkait dengan nas Quran, dan kita dapat perkara agama tadi berkait dengan sembahyang itu maklum fid din bid darurah, dia panggil. Perkara yang maklum pada agama secara mudah. Ini semua orang Islam, kalau dia Islam, dia akan tahu bahawasanya kewajipan bagi dia solat, puasa, zakat. Jadi apabila perkara tersebut dibantahi, sedangkan perkara itu masyhur, maklum, makna masyhur fid din, di dalam agama Islam, bid darurah, dengan mudah, tidak perlu pada fikir panjang. Jadi apabila dia ingkar, menyalahi hukum yang sepatutnya perkara tadi, solat 5 waktu itu hukumnya wajib, jadi dia kata tidak wajib atas dia. Tidak wajib, tak sampai bagi dia hukum wajib ke macam mana ke, itu haram, lagi kufur, jatuh kufur. Sebab perkara itu maklum fid din bid darurah. Adapun perkara yang tidak maklum, perkara yang rumit-rumit dalam agama, ataupun dia ini orang yang baru masuk agama Islam, kalau dia ingkar dengan sebab tak ada